يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, Okey. teruskan, Kak. Okey. Ustaz dah ready dah Ustaz? Hari ini, Oke, hari ini boleh. kita masuk ayat 10 Ustaz. Dua minggu lepas kita dah sampai ayat 9 Oke. tentang mata yang tunduk. Hari ini Ustaz kata nak sambung ayat ke-10. Surah An-Nazi'at, Ayat, surah ayat yang surah ke-10. yang ke-79 ayat ke-10. Oke, sebelum tu, dekat FB dia dah keluar ke belum? Kejap Ustaz. Dekat FB. Dah keluar lah. Kejap Ustaz. Tak buka lagi. Okey Ustaz. Ada. Oh, dah ada dah? Ada. Oh, macam saya punya tu dia tak betul. Oke. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini adalah siri yang ketiga ya. Ya betul Ustaz. Ini adalah Ya. pertemuan kita yang ketiga. Kita masih lagi mengambil kita masih lagi tadabbur surah An-Nazi'at. Kita guna kaedah tadabbur secara ringkas. Surah tu An-Nazi'at, yang mana kita dah sampai ayat nombor berapa tadi, Kak? Nombor 9. Nombor 9. Hari ini masuk ayat 10 Ustaz. Okey, ini masuk ayat nombor 10. Sekejap saya nak tengok pada ayatnya. Okey. Um, Sebelum kita menyambung ayat yang ke-10. Okey, sebelum tu Kak, Kak dengar tak suara saya? Okey Ustaz, jelas. Jelas Okey. Uh, Tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah, um, kita akan masuk pada ayat yang ke-10, yang mana ayat yang ke-10 ini adalah kumpulan ayat yang dimulakan daripada ayat nombor 8. So ayat nombor 8 pada siri yang kedulu kita belajar, Allah menceritakan tentang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulubun yawma idzin wajifah. Okey, ayat nombor 8 kita jumpa perkataan qulubun. Qulubun bermaksud hati-hati. Maksudnya dia adalah bilangan banyak bagi qalbun, hati-hati pada hari itu berada dalam keadaan yang sangat takut, wajifah, sama macam khaifah. Okey, hati di sini merujuk kepada banyak. Maknanya banyak hati yang takut pada hari berlakunya kehidupan semula manusia setelah mati, iaitu setelah berlakunya tiupan sangkakala yang kedua. Okey, hati yang takut itu, masih ingat lagi dia merujuk kepada hati manusia yang mana? Merujuk kepada manusia yang Orang yang tidak beriman tu Ustaz, yang dicabut nyawa dengan kasar. okey. Hati dekat sini dia menunjukkan banyak. Banyak dekat sini merujuk kepada kita tahu bahawa ramai yang tidak beriman daripada yang beriman. Jadi Allah Ta'ala gunakan bilangan banyak pada qulubun nak merujuk kepada ramainya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hati di situ adalah hati manusia yang mengingkari hari
kehidupan semula setelah mati. Ini adalah lanjutan daripada apa yang telah kita bincangkan pada surah An-Naba. Okey. Kemudian selepas hati sudah takut, maka impaknya akan membawa kepada pandangan mata, iaitu absaruha khashi'ah. Okey, mata yang tunduk, lesu, mereka merasa sangat hina. Ini telah pun kita bahas pada siri yang lalu. Ia berbeza dengan orang yang beriman, yang Allah jauhkan daripada ditimpa perasaan takut. Baik. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 adalah ayat yang Allah nak menerangkan kepada kita apa penyebab kepada hati-hati manusia pada hari itu menjadi takut, dan apakah penyebab kepada mata-mata mereka ini menjadi tunduk. Dalam masa yang sama, ayat nombor 10, Allah nak menerangkan siapakah yang dimaksudkan dengan ayat 8 dan ayat nombor 9. Okay. Jadi kita baca ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Okey, itu ayat nombor 10. Okey. Erti ayat nombor 10 ini, kalau kita baca terjemahannya, yaqulun, iaitu mereka itu sentiasa berkata. Yaqulun tu adalah fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan kepada kata kerja present tense. Okey, yaqulun tu itu adalah fi'lul mudhari', kata kerja sekarang yang membawa kepada maksud perkara itu sering kali dilakukan. Maksudnya yaqulun tu maksudnya mereka itu berkata. Berkata dekat situ bukan berkata kadang-kadang, tapi berkata dekat situ berkata yang membawa maksud sering kali mereka berkata. Apa yang mereka katakan? Inna, dekat inna tu ada satu persoalan dekat situ. Hamzah tu, inna tu kan ada lepas tu inna. Hamzah dekat situ adalah merujuk kepada istifham, iaitu merujuk kepada persoalan, pertanyaan. Okey. Jelas tak? So dekat hamzah sebelum inna tu tu kan, itu adalah merupakan dalam bahasa Quran, dalam bahasa Arab dia panggil al-istifham, iaitu persoalan. Jadi kena tulis dekat situ, kat situ adalah adakah sesungguhnya kami lamarduduna. Okey, kalau kita tengok dekat lamarduduna tu, adakah kami, la tu maksudnya penegasan ya. La dekat situ merujuk kepada makna benar-benar. Marduduna akan dikembalikan. Okey. Kami semua ni adakah dikembalikan, benar-benar dikembalikan fil hafirah, pada kehidupan yang semula, pada kehidupan yang
pada kehidupan yang baru. Okay. Betul ke kasih terjemahan dia? Terjemahan yang kita tahu punya apa? Terjemahan yang ada tengah apa? Yang dalam Kak Izaminya, orang-orang kafir berkata, apakah benar kita akan dikembalikan ke kehidupan yang dahulu? Tapi itu dia ada nota kaki, iaitu setelah orang-orang kafir mendengar adanya hari kebangkitan setelah mati, mereka berasa hairan dan mempersendakannya kerana menurut keyakinan mereka tidak ada hari kebangkitan itu. Itulah sebabnya mereka bertanya. Okey. Maksudnya dekat situ yang kita perlu ambil penekanan iaitu mereka bertanya dekat situ, bertanya bukan sekali-sekala ya, bertanya yang sering kali. Sebab itu ada perkataan yaquluna. Okey. Kemudian dekat situ kita jumpa mereka ini dekat situ ada dua penegasan ya. Ada dua penegasan dekat inna. Inna tu penegasan pertama iaitu sesungguhnya. Penegasan yang ketiga dekat huruf la tu. Benar-benar dikembalikan pada kehidupan semula, pada kehidupan yang baru. Okey dah. Okey, apabila dah take note maklumat tu, okey dah dapat. Okey. Pertanyaan dekat situ sebenarnya adalah pertanyaan yang berfungsi untuk mengingkari. Kena tulis kat situ. Pertanyaan yang berfungsi untuk mengingkari. Mengingkari apa? Akan kehidupan kembali setelah mati. Dia punya cara mengingkari tu bukan mengingkari macam mengingkari yang tak kuat, tapi mengingkari tu sangat kuat. Kenapa kita kata mengingkari yang sangat kuat? Kerana ada dua penegasan dekat situ yang kita sebut tadi tu. Ingat tak? Inna dengan la mardudu tu. Okey, kemudian pengingkaran mereka tentang kehidupan semula selepas mati ini bukan dilakukan sekali-sekala, tetapi ia dilakukan dalam keadaan yang sentiasa kerana merujuk kepada kata kerja yaquluna yang merujuk kepada present tense fa'lul mudhari' yang menunjukkan kepada perbuatan berterusan dan ia dilakukan dalam keadaan yang sering kali. Okey. Dah dapat dah jawapan tu? Okey. Sekarang kita nak dalami sedikit makna al-hafirah itu. Okey. Okey, al-hafirah. Okey, Al-hafirah ia boleh difahami dari sudut erti awal sesuatu atau jalan yang pernah dilalui. Okey, al-hafirah sebenarnya ia diambil daripada kalimah hafara. Hafara yang bererti menggali. Dia sebenarnya perkataan asal al-hafirah adalah berasal daripada 3 huruf tu. Ha-fa-ra. Yang hafara ini makna dia yang dari sudut bahasa hafara bermaksud menggali. Menggali sebenarnya. Jadi kalau tuan-tuan gali lubang, dia panggil menggali itu adalah perkataan kalimah hafara. Okey. Tetapi apabila kalimah itu diletakkan di dalam ayat, maka ia perlu difahami mengikut konteks ayat. Kalau terjemah secara bahasa, mestilah tak kena kan? Soalannya mereka kata, adakah kami nanti akan dikembalikan dalam keadaan menggali? Kan? Betul tak? Tetapi
yang dimasukkan menggali dekat situ adalah, okey, maksudnya adalah sebab perkataan hafirah tadi, dia dimaksudkan adalah awal sesuatu atau jalan yang pernah dilalui. Okey. Apabila dikaitkan dengan menggali, seakan-akan kalau kita kaitkan dengan jalan yang pernah dilalui, maksudnya apabila seseorang itu dia berjalan balik ikut jalan yang pernah dia lalui. Okey, jadi bahasa mudahnya lah, saya ni pula complicated pula nak terangkan. Bahasa mudahnya, al-hafirah itu dalam konteks ayat diertikan hidup kembali di dunia. Maknanya kita dulu pernah mengawali hidup. Jelas ya? Itulah maksud al-hafirah lah. Okeylah, kita tinggalkan perbahasan dari sudut bahasa itulah. Okey. Jalan dekat situ untuk ayat yang ke-10. Okey. Ayat yang ke-11 Allah melanjutkan lagi. Okey. Pertanyaan mereka buat kali yang ayat yang ke-11 Allah menerangkan dengan lebih jelas bagaimana yang, maksudnya kenapa mereka boleh mengingkari untuk hidup semula seperti mana yang pernah hidup buat kali yang pertama dekat dunia tu. Allah mengatakan aidza kunna 'idhaman nakhirah. Dalam ayat itu mereka bertanya buat kali yang kedua. Bulatkan dekat huruf hamzah tu. Sebelum idza tu kan jumpa hamzah. Aiza. Hamzah dekat situ membawa maksud apakah ataupun adakah. Itu adalah persoalan. Persoalan. Persoalan dekat situ adalah fungsinya sama macam persoalan ayat nombor 10, iaitu tujuannya adalah untuk mengingkari kehidupan setelah mati. Dan pertanyaan mereka dekat sini lebih lanjut lagi, mereka rasa apa? Kunna, kalau kami dah izama iaitu menjadi tulang belulang yang apa? Nakhirah, yang hancur lumat. Nakhirah iaitu hancur lumat. Okey. Kalau tuan-tuan ingin mendalami kalimah nakhirah itu, ia sebenarnya berasal daripada kalimah nakhara. Ru'wat dia adalah huruf nun, kha dengan ra. Nakhara. Kalimah nakhara asal-asalnya ia membawa maksud lubang yang dalam, sehingga apabila ditiup angin akan terdengar suara berdesing keluar dari lubang itu. Itu dari sudut bahasa lah. Sebab Quran ni kita memang tak boleh lari daripada memahami dari sudut bahasa. Tetapi dari sudut penggunaan kalimah nakhirah itu pada konteks ayat bermaksud apa? Tulang belulang yang, maksudnya kalau macam dia macam ni, kalau lubang tu masuk angin, dia keluar suara yang kuat. Seolah-olah tulang-tulang tu apabila mendengar apa, maksudnya
maksudnya tulang itu nak kata bahawa uh, macam macam ni. Kalau macam ada lubang, masuk angin, sudah keluar bunyi. Jadi apabila nak kata pada tulang-tulang ni, maksudnya tulang-tulang tu, maksudnya apa? Dia sentuh je sikit, dia akan menjadi hancur berantakan. Maksudnya hancur lumat lah. Saja saya nak banyakkan kosakata pada tuan-tuan perempuan. Okey. Jelas ya tulang-tulang tu. Okey. Ayat nombor 11 ini kita mendapati bahawa mereka ini bukan mengingkari tahap skala 2 ke 3. Memang mereka mengingkari ni tahap gaban lah. Maksudnya tahap dia memang sangat mengingkari. Sangat mengingkari itu sampai diulang 2 kali mereka bertanya. Dekat inna ada satu, lepas tu dekat iza ada satu. Sebab tu penting membuat penekanan kepada persoalan-persoalan tersebut. Okey. Kemudian ayat nombor 12. Mereka ini pula kata Allah. Okey, siapa boleh baca ayat nombor 12 tu Kak? Ayat nombor 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Mereka berkata, kalau begitu sudah tentu kembalinya kita, iaitu hidup semula itu suatu perkara yang merugikan. Okey. Ayat nombor 12 kita jumpa sekali lagi perkataan qalu. Qalu sama macam ayat nombor 10, mereka mengatakan yaqulun. Okey, apa beza yaquluna dengan qalu? Yaqulu tu fi'al mudhari'. Okey, kalau qalu fi'al madhi, Ustaz. Fi'al madhi. Okey, bahasa Melayunya perkara yang telah lepas, past tense. Okey. Dekat sini kita dapati Allah kata qalu, mereka telah berkata. Berbeza dengan ayat 10, mereka sering kali berkata dengan bertanya. Okey. So dekat ayat nombor 12 ni, kenapa Allah maksudnya apakah munasabahnya mereka berkata dekat ayat nombor 12 ini menggunakan kata kerja telah lepas, past tense ataupun fa'ilul madhi pada qalu. Kan mesti ada sebab. Kan? Okey. Qalu dekat sini, kenapa Allah gunakan dia past tense? Okey. Menurut Ibnu Ashur, Allah menggunakan fa'ilul mudhari' masa lampau, maksudnya apa? Perbuatan mereka duduk kata ayat nombor 12 tu, ia berlaku kadang-kadang, sekali-sekala lah. Sekali-sekala mereka akan kata apa? Kalau macam tu karatun khasirah. Boleh faham kan? Tapi kalau persoalan macam betul ke nanti kalau dah mati, betul ke nanti kita akan kembali hidup semula? Persoalan yang macam tu, ucapan yang macam tu dia dilakukan sering kali. Nampak tak? Berbeza tak? Dua-dua tu. Jelas Okey. Boleh faham kan? Okey. Dan tambah satu lagi. Dekat yaqulun dekat situ,
ayat nombor 10 tu, mereka bertanya itu tujuannya mengingkari. Seperti saya sebutkan tadi, manakala ayat nombor 12, mereka berkata, qalu tilka idzan qarratun khasirah, itu kan kadang-kadang kan sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk mengejek. Ayat 12 tu adalah dijadikan sebagai ejekan. Kalau ayat nombor 10, pengingkaran. Pengingkaran dia ada perbezaan dengan ejekan. Faham Sebab itu mereka ni sekali-sekala mereka ejek. Tetapi yang selalu mereka buat, mereka mengingkari. Itu ayat nombor 10. Okay, dapat beza tak ayat nombor 10 dengan ayat nombor 12? Okay. Maklumat ini saya ambil ulasan ini dalam Tafsir Al-Misbah. Ada disebutkan dalam tafsir itu ulasan Ibnu Ashur. Okay. Apa makna karratun khasirah tadi itu? Kita terjemahkan sebagai apa? Suatu pengembalian yang merugikan. Okay, apa maksud ayat tu sebenarnya? Apa maksud ayat tu merugikan? Okey, mereka mengejek dengan mereka mengejek merugikan tu. Maksud dia macam mana tu? Faham tak maksud ayat tu? Maksud dia mereka nak cakap macam ni. Mereka ejek macam ni. Dia kata, dia soalan macam ni, dia kata alah kalau kalau kiamat tu jadi, kami jadi orang yang rugilah. Maksudnya mereka ni nak mendakwa bahawa mereka ni mulia. Dekat dunia mereka dah mulia, mereka kaya raya. Jadi kalau Allah jadikan kiamat tu diberi pembalasan, so kami akan jadi hina lah ya. Kami akan jadi orang yang rugi ke? Faham tak bahasa dia? Dia sama. Dia okey. Kenapa mereka mengejek macam tu? Kerana kita sebut tadi, kerana mereka merasa dekat dunia ni Tuhan tak apa-apakan diorang pun. Mereka boleh hidup senang lenang, kaya raya. Jadi kalau kiamat tu berlaku, adanya hari pembalasan tu, so kami akan jadi hina lah. Kami akan jadi orang yang tak sama macam dekat dunia ke? Tu yang mereka duk ejek tu. Okay. Tuan-tuan ingat tak kisah pemilik dua kebun anggur tu, pemilik dua kebun anggur tu, yang apabila dalam Suratul Kahfi tu, apabila kawan dia tegur dia pasal hari kiamat tu kan dia kata apa? Dia kata, alah, kalau ada kiamat tu pun sudah tentu aku dapat lebih banyak kemuliaannya. Ingat tak ayat dia tu? Ayat dia. Ayat 36, Ustaz. Cuba baca ayat dekat. Terjemahan dia apa, Kak? Terjemahan dia, ayat 36 tu, dan aku rasa hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Itu. Maksudnya mereka jadikan kehidupan mereka dekat dunia tu adalah sebagai tanda nanti di akhirat mereka akan jadi lebih mulia. Itu adalah salah sangka lah. Sebab itu mereka kata, kalau kiamat tu jadi, kami akan jadi golongan yang rugi ke? So mereka mengejek-ngejek orang-orang yang beriman, yang selalu mengingatkan kepada mereka tentang hari
kiamat. Tapi ejek-ejekan itu ia berlaku tidaklah sebanyak ayat yang ke-10. Okey, dapat faham ayat tu? Okey. Kita teruskan pada ayat yang berikutnya, Kak. Ayat nombor berapa tu? 13. Ayat nombor 13. Maaf. Silakan, Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innama hiya zajratun wahidah. Okey, terjemahannya. Pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan sahaja. Okey. Lepas tu ia hanyalah dengan sekali tiupan. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Ayat 14. 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza hum bis-sahirah. Maka serta-merta mereka hidup kembali di muka bumi yang putih dan rata. Putih dan Rata. Okey. Ayat nombor 13 adalah bantahan Allah terhadap apa yang mereka merasa mustahil tentang kehidupan semula setelah dimatikan oleh Allah SWT ni. Maka Allah nak bagi tahu kekuasaan Allah ni mudah je kan. Sekali sahaja, wahidatan tu maksudnya sekali. Okey, sekali tu merujuk kepada apa? Zajrah. Zajrah ni dia sama macam sayhatu, iaitu tiupan sangkakala yang hanya sekali. Okey, tiupan yang sekali ni, zajratun wahidah ini adalah merupakan tiupan yang kedua untuk menghidupkan orang yang telah mati. Faham Maknanya tiupan kedua lah untuk menghidupkan orang yang mati. Tuhan kata, oh kau seringkali sangat mengingkari Tuhan kata, alah nak hidupkan korang balik semua ni senang je. Sekali tiup je. Tapi tiupan kat situ merujuk kepada tiupan yang kedua. Okey. So, selepas tiupan yang kedua, apa yang berlaku kepada mereka? Fa'idhahum bisahirah. Okey. Lalu mereka akan berada di padang yang luas. Sahirah tu maksudnya adalah apa? Adalah bumi yang digunakan tempat untuk dikumpulkan semua manusia. Orang selalu sebut padang mahsyar kan. Mahsyar tu maksudnya tempat pengumpulan. Betul lah. Iaitu bisahirah. Sebab tu perkataan sahirah dia sebenarnya perkataan sahirah ni asal dia adalah diambil daripada kalimah as-saharu, sin ha ra, sahar. Sahar ni sebenarnya makna di awal-awal adalah makna apa? Tidak tidur malam. Tidak tidur malam. Kenapa hari tempat yang nak dikumpulkan manusia ni digunakan tempat seperti orang tidak tidur malam? Sebab itu tidak tidur malam ni maksudnya apabila dipakai pada konteks ayat tu, maksudnya adalah biasanya orang kalau dia tidur kat padang pasir yang terbuka, dia tak akan dapat tidur lena. Sebab apa? Sebab dia takut kan, ada haiwan datang terkam dia ke. Faham tak? Sebab itu makna sahirah ni dia merujuk kepada permukaan bumi atau padang pasir yang luas. Kenapa saya nak terangkan? Sebab macam ni, orang Arab ni kan Quran turun bahasa Arab kan. So mereka ni Allah dia akan gunakan
orang Arab ni dia akan faham, maksudnya dia akan faham kalimah bahasa mereka dan konteks ayat tu. Macam kita faham selapis je kan. Yang kita faham sahirah tu, akan sebut tadi apa? Bumi yang putih. Apa? Bumi yang putih dan rata. Bumi yang putih dan rata kan. Beza kan. Kalau difahami, ia sebenarnya adalah umpama padang pasir yang luas ataupun permukaan bumi. Jadi orang Arab ni dia memang, kita tahu kan keadaan dia, padang pasir dia, kalau macam kita. Jadi apabila Allah kata mereka nanti dihidupkan dengan sekali tiupan tu, mereka akan berada seperti di padang yang luas dalam keadaan mereka tak dapat nak tidur malam. Maksudnya Tuhan nak kata hari kiamat tu hari akan mencelikkan mereka semua. Okay, itu dari sudut bahasa lah. Okey, cuma sahirah ni kita kena ambil makna yang umum. Dia tidak ada makna yang khas. Maksudnya sebab ada pendapat kata sahirah ini adalah nama tempat yang dikenali di muka bumi. Ada yang kata sahirah tu merujuk lokasi yang ada di Syam. Ada yang kata sahirah ini adalah sebuah bukit yang menuju ke Baitul Maqdis lah. Ada yang kata sahirah ini adalah neraka Jahannam. Ada juga. Tetapi pendapat yang lebih tepat, sahirah ini adalah maksudnya adalah bumi padang yang luas secara umum. Kita tak tahu tempat spesifiknya di mana. Itu di padang mahsyar tu di mana. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah ringkasan yang dapat saya kupas. Kita sama-sama dapat manfaat pada potongan ayat nombor 10 sehinggalah ayat nombor 14. Okay. So apa yang kita dapat pelajari daripada maklumat tersebut? Antaranya kita dapat pelajari dekat sini, memang orang kafir musyrikin ini, mereka ini memang mengingkari tentang hari pembalasan lah. Okay. Lepas tu pula, kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Serasa pengajaran dia rasa mudah je nak faham kan? Jelas Okay. Ada apa-apa pertanyaan ke setakat ni tuan-puan? Boleh ikuti dengan baik ke? Ya. Minta maaf kalau saya nak tanya pasal jika orang kafir ni dia mengingkari hari akhirat tu, biasanya dia guna hujah dia dengan tulang. Aiza kunna idhaman. Kenapa dia? Yalah, kenapa tulang? Kenapa bukan perkataan lain yang dia gunakan untuk guna kalimah mengejek tu? Taklah Ustaz. Apa maksud dia? Kenapa digunakan tulang? Ya, tulang. Kalau dia ejek tentang hari kebangkitan tu mesti aiza kunna idhaman. Idham. Tadi pun idham kan ayat kita yang ke-11 tu. Betul. Okey. Okay. Tulang ia dikaitkan dengan hancur lumat, seperti mana dalam surah Yasin itulah kan, yang mereka tanya dekat soalan yang qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Okey, tulang belulang yang telah hancur. Sebab tulang belulang ni apabila dah hancur, macam mana nak cantum? Sebab tulang-tulang ni adalah objek yang semua orang tahu. Haiwan-haiwan pun
haiwan-haiwan pun kalau mati, orang nampak apa? Orang nampak tulang, tinggal rangka-rangkanya. Jadi itu dikaitkan dengan tulang lah, mudah untuk difahami. Okay. Sebenarnya bukan tulang saja, mereka juga menggunakan istilah turaba tadi itu. Mereka menggunakan turaba. Mereka juga menggunakan hujah pada tanah. Bukan sekadar izama, mereka juga seringkali menggunakan hujah dengan tanah. Banyak ayat dalam surah Al-Waqi'ah lah paling senang sekali. Kan? Yang mereka mengatakan wa yaquluna idza misna wa kunna turaba wa 'idhama. Kalau dah mati jadi tanah. Sebab semua orang faham apabila mati jasad tu dah dimakan oleh tanah. Ada banyak lagi ayat-ayat Quran yang menyebut hujah mereka tulang tanah dengan tulang ni berujuk dalam surah As-Saffat ayat nombor 16. Mereka mengatakan aidza misna wa kunna turaba wa 'idhama. Boleh juga rujuk dalam surah Al-Mu'minun. Surah yang ke-23, boleh tengok ayat nombor 35. Mereka kata macam tu juga. Idza mittum wa kuntum turaba wa 'idhama annakum mukhrajun. Lepas tu kalau nak tengok ayat lain tentang tulang tu ada banyak juga. Macam surah Al-Isra ayat nombor 49. Idza kunna 'idhama wa rufatan. Jadi jawapan dia wallahu ta'ala, setakat yang kita mengetahui tulang ini adalah satu contoh yang paling jelas yang boleh dilihat daripada tubuh badan manusia yang telah mati. Bahkan pada haiwan-haiwan pun dapat dilihat dengan jelas. Lepas tu pula tulang-tulang ni kalau dah hancur lebur, macam mana nak cantumkan balik semua. Itulah sekadar yang saya dapat jelaskan secara ringkas. So kalau ada tambahan, saya nak dialu-alukan penerangan tentang tulang tu. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh. Okey. Ada pertanyaan lain ke tuan-tuan perempuan? Ada soalan lain ke? Jelas ke? Ada dekat chat, Puan Nitsum tanya, terjemahan bumi yang putih rata, itu putih itu merujuk kepada pasir yang berwarna putih ke? Bukan. Dia sebenarnya ada hadis yang menerangkan padang mahsyar tu dia ada yang kata tanah dia macam putih kemerahan. Ada dalam hadis tu. Dia macam roti. Kita makan roti putih tu kan. Roti apa panggil apa? Orang utara dia panggil apa? Roti macam roti potong-potong tu, putih-putih tu. Panggil roti apa? Roti keping Slice tu lah roti yang potong. Ya. Nabi SAW ada menerangkan dalam hadis tu tanah dia ada sedikit macam kemerah-merahan. Ada yang kata tanah dia memang putih pure, macam roti putih tu lah. Itulah wallahu ta'ala a'lam. Tapi soalan tadi putih apa? Putih apa tadi tu? Putih itu merujuk kepada pasir yang berwarna putih ke? Bumi yang putih rata, bumi yang putih rata tu merujuk kepada warna pasir ke? Wallahu a'lam. Dia kalau hadis tu Nabi tak sebut warna pasir tapi warna bumi tu. Dia sebenarnya adalah bumi yang sama yang dekat dunia ni. Cuma di hari akhirat Allah tukar sifat dia, bentuk dia. Contoh kita belajar hari itu dekat suratul Naba. Bumi kita ni dia akan jadi rata. Dia tidak akan ada yang berbukit bukau.
dia tak akan ada yang meninggi dan menurun. Dia akan jadi mendata je, rata je. Bangunan-bangunan dah tak ada, gunung ganang dah tak ada. Tapi Nabi sebut sifat dia adalah berwarna putih. Ada yang kata putih sedikit kemerahan. Wallahu ta'ala alam. Tak disebut pula dikaitkan dengan pasir. Kalau ada jumpa dalam hadis, tolong maklumkan. Takut saya... Ada Ustaz. Ni Kak Liza kopi daripada Maktabah Al-Bakri. Hadis riwayat Bukhari nombor 6521 dan Muslim 790. Maksudnya, manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat atas muka bumi, iaitu tanah yang putih kemerahan seperti adunan roti yang bersih. Yang Ustaz cakap tadi tu. Ya, betul. Jazakillah khairan, Kak. Kak Abi kat mana hadis ni? Maktabah Al-Bakri. Maktabah Al-Bakri. Oh, dia tempat hadis Ada soalan, lepas tu ada dia letak hadis sama sekali. Okey. Betul tu hadis riwayat Bukhari Muslim Boleh tengok dekat ruangan chat tu. Seperti yang disebut tadi dah. Wallahu a'lam. Okey. Ada persoalan lain ke sebelum kita masuk cerita Nabi Musa dengan Fir'aun? Adakah hari ni kita tak boleh buat lama, saya buat sampai pukul 10, saya buat sampai pukul 9.30 tapi saya berhutang setengah jam lah. Setengah jam tu saya cuba bayar tengok hari yang minggu ni juga. Hutang tak kena bayar. Okey. Silakan, ada lagi ke? Jelas ke penerangan saya pelan-pelan lah. Saya pun tak suka nak terangkan laju-laju. Yang lebih penting jelas lah. Okey. Tapi saya buat tanda pun cara ringkas saja tak nak terlalu dalam sangat sebab ayat ni dia mudah untuk difahami lah. Okey. Kalau tiada, jom kita pergi kembali ke zaman Fir'aun, ke zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Okey, kisah Nabi Musa ni dia berada dalam kumpulan ayat nombor berapa? 15. Itu saya bagi dia punya segmen kan? 15 sampai 24 Ustaz. Sampai 24 boleh? 26. 20, sampai 26. 26. Okey. Di celah-celah ayat tu kan Allah selitkan kisah benar yang berlaku antara Musa dengan Firaun. Ingat lagi saya pernah sebut sebelum ini pada permulaan siri pertama, apakah di antara kemunasabahan perletakan kisah Nabi Musa ini di dalam surah An-Nazi'at. Ingat lagi? Ingat tak? Okey. Tak apa. Antaranya ingat tak? Konteks surah An-Nazi' ni pada nama surah tu kan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Betul? Okay. Jadi Allah letakkan kisah Fir'aun ini, Allah nak bawa contoh manusia yang dicabut nyawanya dengan keras, iaitu Fir'aun. Lepas tu pula, ingat tak ayat tadi yang mengingkari hari kiamat tadi, macam mana bentuk pengingkaran dia? Bertanya sampai 2 kali, lepas tu pula sering bertanya. Jadi Allah letakkan kisah Fir'aun dekat sini adalah nak membawa contoh sebenarnya orang yang mengingkari secara teruk ni pada zaman dulu macam Fir'aun. Macam tu. Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak padankan perangai orang kafir musyrikin kepada Nabi Muhammad ni, pengingkaran mereka tu sama macam perangai Fir'aun dulu yang mengingkari Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Lepas tu pula kisah Firaun ni dengan Bani Israel ni saya sebut ulasan Al-Biqai, Al-Imam Al-Biqai. Dia kata cerita Musa dengan Firaun ni, dia boleh jadi sebagai contoh kecil macam hari kiamat. Faham tak? Maksud dia macam ni. Kan Bani Israel dia berkumpul ramai-ramai kan, kena keluar daripada Mesir. Lepas tu dia dikejar juga beramai-ramai oleh Firaun dengan tenteranya. Tapi akhirnya matilah Firaun tu. Dia umpama macam pengumpulan lah, dikejar, akhirnya binasa. Itu ulasan pendek daripada Al-Imamu Al-Biqai. Okey, tak apa. Yang paling penting kita nak lihat kisah Nabi Musa dengan Firaun ini, kenapa Allah letakkan seperti mana kita sebut tadi, dia sangat berkait rapat dengan nama surah tu, malaikat bercabut nyawa yang keras tu. Kenapa? Apa yang Firaun dah buat sampaikan Allah menyesuaikan ceritanya itu diletakkan dalam surah An-Nazi'at. Okay, kalau nak tahu ayat yang permulaan dia, cuba tengok ayat nombor 20. Tengok ayat nombor 20. Bukan ayat nombor 20. Ayat nombor 24. Ayat nombor 24. Terlebih dulu tengok untuk dapat jawapan. Peletakan kisah Nabi Musa ni ada kaitan dengan jahatnya Fir'aun ni. Cakap apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Dia kata, dia cakap, dia buat announcement, dia bagi tahu kepada semua orang yang dia telah kumpulkan. Dia kata, aku rabbukum, Tuhan kamu yang maha tinggi. Jadi ucapan tu kita kata ucapan syirik yang kita kata paling teruk lah. Syaitan pun tak mengaku, Iblis pun tak mengaku dia Tuhan kan. Tapi Firaun dia sanggup. Jadi sangat sesuai dengan nama surah itu, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras itu, maka sangat sesuai dengan dengan kekufuran Firaun yang mengaku menjadi Tuhan. Itu jawapan ringkas dari sudut relevan peletakan kisah Nabi Musa dalam surah An-Nazi'at. Okey, kita bacakan ayatnya. Jom. Permulaan ayatnya. Silakan. Ayat nombor 15. Ada siapa nak baca ke? Ikutlah ada siapa yang nak baca ke, Azah ke, siapa? 15, Aisyah 16. ke? Ibu Zaitun ada ke? Tak ada. Kak Izzah kena baca ke? Okey. Tak ada siapa nak baca? Apakah? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithu Musa. Maka serta-merta mereka hidup kembali. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Nabi Musa alaihi salam? Okey. Lepas tu ayat yang berikutnya. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, iaitu lembah Tua. Okey, lembah Tua. Okey. Tua tu adalah nama lembah tu Bilwadi lembah. Nama lembah tu Tua. Tua tu sifat dia al-muqaddasah. Al-muqaddas, iaitu yang suci. Lembah yang suci, nama lembah itu Tua. Lembah Tua yang suci itu di mana ketika mana Nabi Musa diseru oleh Allah. Nanti kita akan bicarakan.
Sekarang kita tengok pada ayat nombor 15, Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi SAW tentang kisah Nabi Musa. Okay. Maksudnya Allah Ta'ala mengingatkan kepada Nabi tentang kisah Nabi Musa yang telah pun Allah ceritakan. Okay. Semua orang tahu kisah Nabi Musa, tak perlu diterangkan lagi. Okay. Cuma kenapa Nabi Musa? Kerana kita tahu Nabi Musa ni dia adalah Rasul yang menghadapi cabaran yang sangat hebat berbanding dengan Rasul-Rasul yang lain dari sudut dakwahnya. Kerana dia berhadapan dengan orang yang sangat keras kepala, melampaui batas, sanggup mengaku dia Tuhan. Sebab itu kisah Musa ni kisah yang boleh diterima oleh pelbagai agama. Yahudi pun mengagungkan Musa, Nasrani mengiktiraf Nabi Musa, Nabi Muhammad, umat Islam pun mengiktiraf kisah Nabi Musa. Okay, itu saya tak perlu jelaskanlah, semua tahu. Dan Nabi Musa ni adalah salah seorang Rasul Ulul Azmi. Dalam masa yang sama, Nabi Musa ni adalah senior bagi Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai teladan, motivasi kepada Rasulullah. Maka Allah datanglah kisah Nabi Musa tu. Okey. Ayat yang berikutnya, idnada rabbahu, ketika mana Rabbnya, Tuhannya memanggil dia di lembah suci, iaitu lembah Tua. Tuhan panggil dekat sini, idnadahu tu Tuhan panggil dengan suara yang didengarilah. Maknanya Nabi Musa mendengar suara Allah memanggilnya. Okey, memanggilnya. Okey. Untuk dapatkan maklumat lanjut, macam mana Allah panggil Nabi Musa ni, kita tahu panggil itu memang Nabi Musa mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala itulah, tanpa ada perantaraan. Dan kita tahu Nabi Musa memang dia seorang Rasul yang dah berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Okey. Lanjutkan lagi. Lembah Tua tu sebenarnya kat mana lembah Tua tu? Okay. Lembah Tua tu dia berada di Gunung Tur Sina. Berada di atas Gunung Tur Sina. Okey, cuma nak cari lagi lebih lanjut, lembah tu di Gunung Tursina, dekat kawasan Gunung Tursina tu, dia berada di belah kanan ke belah kiri dekat Gunung Tursina tu? Lembah Tua tu, dia dekat Gunung Tursina. Kalau baca dekat kalau kita baca dalam ayat Quran yang lain, lembah tu yang berada di Gunung Tursina tu, lembah tu, cuba tuan-tuan dapatkan maklumat ayat nombor surah Maryam. Cuba tengok surah Maryam, surah nombor 19 ayat nombor 52. Okey, 52. Kita akan jumpa Allah memanggil Nabi Musa. Nabi Musa mendengar suara Allah panggil dia dekat lembah suci Tua. Itu adalah di sebelah kanan gunung. Cuba. Maksudnya suara yang didengar tu, lembah Tua tu, rupanya dia berada di sebelah kanan gunung. Dia panggil Janibit Turil Aiman. Okey. Jelas Okey. Kenapa okey, maksudnya macam ni. Gunung tu, lembah tu wadi tu ada lembah Kalau sebut lembah,
dia mesti dikaitkan dengan tempat ada air kat situ. Itu dipanggil lembah. Lembah tu namanya Tuwa, yang lembah itu suci. Kenapa dipanggil suci? Kenapa lembah Tuwa tu dipanggil suci, yang berada di sebelah kanan Gunung Tursina tu? Sebab apa dipanggil suci? Kerana kata para ulama, di tempat itulah wahyu Allah turun kepada Nabi Musa ke tempat tu. Sebab tu dia disebut dengan istilah suci. Okey. Dapat surah Maryam tadi Okey. Okey, kita cuba cari satu lagi ayat dekat surah Al-Qasas. Cuba tengok ayat nombor 44, surah Al-Qasas, ayat nombor 44. Siapa boleh bunyikan? Kak bunyikan, nak boleh tak Kak? Tengok. Terjemahan ayat surah Al-Qasas 28-44. Lembah Tuwa tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. Dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci Tuwa, dan kami menyampaikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Okey. Di sebelah apa? Barat Di sebelah barat. Ada di sebelah barat lembah suci Tuwa. Okey. Kalau kita tengok surah Maryam ayat 52 tadi tu, lembah, dekat situ ada air, dekat situlah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Di kawasan Gunung Tursina itu, dia berada di sebelah kanan Gunung Tursina. Tapi kalau orang tu dia datang, ada ulama mengatakan kalau dia datang daripada daerah Madian, dia akan berada, gunung tu dia berada di sisi utara lah. Tapi tak apalah, yang tu tinggalkan maklumat tu. Yang paling penting, lembah itu berada di sebelah kanan Gunung Tursina. Okey, Allah menyeru tu saya sebut tadi adalah Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Okey, kalau nak dapatkan ayat yang kuat lagi, Allah memang berkata-kata terus dengan Nabi Musa, kena ambil ayat surah An-Nisa 164. Surah An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Okey. Jelas insya-Allah. Saya akan terangkan lagi 1 jam, tapi saya carikan hari sama ada minggu ni. Minggu ni ada kosong lagi tak Kak? Hari apa yang ada kelas? Saya nak buat lagi 1 jam ni. Yang masih berbaki. Setengah jam. Masih berbaki. Nanti kami bincang balik dengan dalam grup. Setakat ni hari Jumaat sebab Ustaz Endang tak ada pagi. Ustaz apa tak ada? Ustaz Endang tak ada. Ustaz Endang dekat Madinah. Kalau macam tu, kita buat hari Jumaat ni pukul 9.30. 9.40. Kita ambil setengah jam je. Boleh? InsyaAllah. Kejap lagi Kak bincang balik dalam. Bincang balik So kita nak perincikan sedikit yang Gunung Tursina tu. Okey, bagaimana permulaan Allah berbicara dengan Nabi Musa tu. Kelas selawat Ustaz awal Kak Syida. Kelas selawat Ustaz. Kelas selawat saya kita buat 8.30. Lepas 8.30 sampai 9.30. Lepas tu teruslah kita buat kelas macam kelas biasa jemaah sana malam buat lah. Boleh Ustaz, insya-Allah. Okey, kita ambil lagi setengah jam. Okey. InsyaAllah. Kita jumpa lagi ya. Ada apa penambahan maklumat tak? Minta maaf kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Kak tadi yang surah yang terakhir tu. Surah An-Nisa ayat berapa Ustaz? Ayat berapa tadi? 164.
164. Terima kasih. Wa kallamallahu Musa taklima. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti ya. Minta maaf banyak-banyak atas kekurangan, kelemahan. Saya pun berada di luar sebenarnya ni. Okey, saya nak terus ke Kalajaya. Jadi itulah, moga-moga Allah memberikan jalan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Liza. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz dan semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Liza. Liza tadi tak dapat nak tolong baca. Kita cari lepas ni. Nampak nak cari. Saya pun laju-laju cari.